TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Nama saya Nisa akan menemani murid-murid pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran Pendidikan Kesihatan topik tahun 2. Apa agaknya yang kita nak belajar sama-sama hari ini? Sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, jom kita nak mempersilakan Cikgu Farah Nur Rashikin dari SK Haji Abu Bakar Al-Ustaz Kedah. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM dan selamat datang. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita juga dibantu oleh jurubahasa iaitu Cikgu Azlana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Nampaknya Cikgu hari ini murid-murid dah bersedia. Tetapi Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar awas. Berhati-hati. Berhati-hati. Ya. Baiklah, tetapi saya seorang sahaja ke di sini Cikgu? Mestilah dengan saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Farah Nur Rashikin binti Johari, mengajar di SK Haji Abu Bakar Al-Ustaz Kedah. Baiklah, hari ini sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, jom kita nak ajaklah rakan-rakan kita masuk ke kelas. Boleh Cikgu? Boleh, Jom. dipersilakan. Siapa yang ada dengan kita hari ini Cikgu? Okey, kita ada adik Nuha dari SK Bukit Pakyau. Hai adik Nuha. Hai. Seterusnya kita ada adik Afiq, Muhammad Afiq dari SK Hakim T Kedah. Hai Afiq. Dan kita ada adik Muhammad Haq Al-Tamis dari SK Haji Abu Bakar. Selamat datang Haq. Seterusnya, comel adik Nur Erina Maisara dari SK Taman Seriwang Sungai Petani Kedah. Hai adik Erina. Hai semua. Wah, nampaknya semua sudah bersedia ya. Murid-murid di rumah pun jom bersedia dan teruskan sesi kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar tajuk pendidikan kesihatan. Awas, berhati-hati. Sebelum tu, Cikgu nak perkenalkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat apa Nisa? Okey. Baiklah, murid akan dapat menyatakan jenis kemalangan dan kecederaan yang boleh berlaku ketika berada di rumah, sekolah dan tempat awam. Dan juga murid kita dapat menyatakan kemahiran meminta bantuan ketika berlaku kemalangan dan kecederaan ketika berada di rumah, di sekolah dan juga di tempat awam. Okey Kak Nisa, kalau Kak Nisa nak tahu, kadang-kadang malang tu tidak berbau. Malang tak berbau? Malang tak berbau. Macam mana Cikgu boleh bau ke? Kita tak tahu waktu bila kecederaan ataupun kemalangan boleh berlaku. Baiklah, Kak Nisa, kita nak tengok apakah itu kecemasan. Okey, murid-murid kita dengar. Apa itu kecemasan? Kecemasan ialah peristiwa yang tidak dijangka berlaku secara tiba-tiba dan ia memerlukan tindakan yang segera. Sebab apa? Supaya tidak berlaku kemalangan ataupun keadaan yang lebih parah. Baiklah, seterusnya kecemasan juga adalah boleh berlaku kepada sesiapa saja pada bila-bila masa dan di mana saja Kak Nisa, kita tak tahu. Okey, kita nak tengok dekat mana kemalangan yang tidak berbau tu. Malang tidak berbau. Jom kita lihat. Okey. Kemalangan boleh berlaku di rumah. Dan seterusnya kemalangan boleh berlaku di sekolah. Serta kemalangan juga boleh berlaku di tempat awam. Jadi ingat, kena berhati-hati. Kak Nisa kalau berada di sini pun kena berhati-hati. Betul Cikgu. Sebab kita apa? tak tahu. Kadang-kadang Kak Nisa
terlanggar meja. Alamak. Mungkin boleh terjatuh. Ya. Okey Kak Nisa, kita harap anak-anak murid kita dah bersedia untuk menjawab soalan seterusnya. Baiklah, Boleh. cuba kamu ceritakan apakah yang berlaku di dalam gambar ini. Okey, kita boleh lihat pada buku teks ini, apa yang boleh berlaku? Okey, cikgu nak tanya adik Nuha. Kalau Nuha lihat gambar yang cikgu tunjukkan ini, apakah yang Nuha nampak? Kemalangan. Kemalangan? Dia kemalangan apa tu Nuha? Jatuh tangga. Pandai. Jatuh tangga. Terjatuh tangga. Selalunya terjatuh tangga dekat mana? Di mana? Dekat mana selalunya? Sekolah. Di sekolah dan di rumah Di kalau rumah. ada tangga. Ya, betul. Okey Kak Nisa, kita nak bagilah bintang dekat Boleh. Nuha Jom. satu. Berapa bintang kita nak bagi? 1 bintang kepada Nuha. Baik. Okey. Nuha dapat 1 bintang. Tahniah. Baiklah, okey. Untuk makluman anak-anak murid semua, ingat ya, kita perlu berhati-hati walau di mana kita berada. Betul Jangan cuai, jangan tergopoh gapak. Ingat, kemalangan boleh berlaku di mana-mana saja kerana malang Tidak berbau. Oh, itu Baiklah. maksudnya. Kita nak tanya lagi seorang adik Boleh. kita. Adik Hak. Adik Hak? Okey. Adik Hak pernah terjatuh tak di sekolah? Pernah. Pernah. Okey. Adik Hak terjatuh di mana tu? Tangga. Tangga juga. Sebab apa? Sebab tangga tu dia tempat yang tinggi dan memang sangat-sangat bahaya. Betul. Lagi satu, kita kena ingatkan kepada murid-murid supaya jangan tolak kawan. Sebab kalau terjatuh boleh mengakibatkan kemalangan kecil boleh menjadi kemalangan yang besar. Contoh, kemalangan apa tu? Kalau kita jatuh, kita akan Alamak. Nanti luka cikgu. luka. Dan yang paling parah, takut terpatah tangan Kak Nisa. Ini sangat-sangat bahaya. Baik, nampaknya Hak telah menjawab soalan. Boleh tak kita bagi 1 bintang kepada Hak? Baiklah, 1 bintang untuk Hak. Murid-murid yang lain juga akan dapat peluang untuk jawab soalan dan dapatkan juga mata ganjaran. Murid-murid di rumah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Cuai betul saya ni. Selamat kembali ke Didik TV KPM murid-murid. Kita hari ini belajar mengenai malang tidak berbau. Awas. Kecemasan, kecederaan boleh berlaku di mana-mana. Jadi murid-murid, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan Cikgu Farah. Silakan Cikgu. Okey, kalau tadi kita dah tahu kan, cikgu dah bagi contoh 3 tempat kemalangan yang boleh berlaku. Baiklah, kita akan tengok seterusnya punca-punca berlakunya kemalangan. Ya. Macam tadi Kak Nisa, sebab apa? Sebab cuai. Okey, disebabkan sikap cuai boleh berlaku kemalangan. Seterusnya, tidak mematuhi arahan. Selalunya di sekolah yang ni. Ya. Bila cikgu cakap, jangan lari, jangan lari. Dia nak lari kan? Lari Jadi kena patuh pada arahan dan peraturan di sekolah. Dan lagi satu sebab Kak Nisa, kita bagi 3 je yang senang. Sebab kadang-kadang dia sebab cuaca. Ya, bahagian mana tu cikgu? Selalunya waktu bila? Contoh apa yang saya boleh fikirkan waktu hujan. Waktu Lantai hujan. jadi licin. Betul tak cikgu? Betul. Kalau panas? Kalau panas, bagaimana ya cikgu? Panas sukar kita Ya. terjatuh. Okey. Baiklah murid-murid, kita akan tengok contoh kemalangan yang boleh berlaku ketika berada di rumah. Baik. Ingat ya, walaupun kita berada di dalam rumah kita, kemalangan tetap akan boleh berlaku. Baik. Okey, ketika berada di rumah, kita kena ingat yang kita boleh terjatuh tangga. Okey. Seterusnya, kita mungkin terkena minyak ataupun air panas. Sebab tu di kawasan dapur kalau ada adik kecil di rumah, kita kena awasi kanak-kanak kecil. Baik. Supaya tidak
orang kata berlaku kemalangan seperti terkena air panas, dia ganggu mak dia. Macam Kak Nisa dulu kecil-kecil ganggu mak, masak tak? Tak ganggu, kita bantu je. Kena bantu. Okey, tapi kalau nak bantu kan selalunya kalau umur 1 tahun sesuai tak? Tak sesuai, cikgu. Tak sesuai. Kalau darjah 2 mungkin boleh cuci pinggan, tapi ketika kita cuci pinggan kita juga kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita guna sabun kan. Pinggan tu pinggan kaca, dia akan pecah. Bila pecah akan mengakibatkan luka. Ini juga boleh berlaku kemalangan. Okey, seterusnya tergelincir. Alamak, nak jatuh. Mak tengah cuci-cuci lantai dekat rumah kan. Dia sibuk nak kacau juga nak main. Boleh menyebabkan tergelincir. Ataupun kadang-kadang kita tergelincir di dalam tandas. Sebab betul. Apa? Kita mandi mesti menggunakan sabun dan air. Seterusnya, apa yang boleh berlaku di rumah? Tercekik makanan. Alamak. Sebab tu kena mula-mula baca bismillah. Dan makan jangan terlalu gopoh. Baik. Kalau tercekik tu selalu tercekik apa Kak Nisa? Tulang ikan, cikgu. Tulang ikan. Tulang ayam boleh tak? Tulang ayam pun boleh. Boleh. Kalau gelojo. Gelojo. Okey, kita akan lihat pula kemalangan yang boleh berlaku ketika murid-murid berada di sekolah. Sebab tu kita kena sentiasa berwaspada dan ingat. Okey, apakah yang berlaku di sekolah? Terlanggar kawan, lari. Terlanggar kawan boleh kadang-kadang terhantuk kepala. Terpatah gigi kadang-kadang kan. Sebab dia berlanggar. Kalau lari laju lagi bahaya. Okey, seterusnya terjatuh kerusi. Yang ni kan Kak Nisa, kalau Kak Nisa nak tahu kan. Cikgu Farah selalu jumpa murid yang selalu dia duduk macam dua kaki tu, macam naik kuda tu kan. Dua kaki kerusi. Itu bahaya. Murid-murid dia memang selalu buat macam tu. Ingat ya, jangan buat macam tu sebab kita takut berlaku kemalangan. Dan seterusnya, terjatuh atau tercedera semasa bersukan. Okey, macam sekarang ni kan, kita mestilah ada aktiviti sukan, ada aktiviti pendidikan jasmani. Jadi murid-murid perlu berhati-hati. Ingat, dengar arahan cikgu. Dan seterusnya, ini antara contoh yang keempat iaitu tercedera semasa bergurau. Mula-mula cuik-cuik je. Lepas tu tolak-tolak. Lepas tu tolak marah. Lepas marah terjatuh kan sebab dia dah tolak kawan dia. Ingat ya, kita kena berhati-hati. Dan Kak Nisa, terusnya kita akan tengok contoh kemalangan yang boleh berlaku ketika berada di tempat awam. Di tempat awam ni selalunya macam dekat luar, taman permainan. Apa yang boleh berlaku? Kita lihat tergelincir atau terjatuh semasa berlari. Sebab bila di luar kita tak ada cikgu. Ya, betul. Kan? Selalunya cikgu yang akan bagi jangan lari. Tapi bila di luar ni dia bermain dengan kawan-kawan. Betul, cikgu. Boleh mengakibatkan kamu terjatuh jika tidak berhati-hati. Boleh tercedera semasa bermain. Contohkan Kak Nisa, bila kita naik buayan. Kita naik buayan kan nak laju, nak tinggi kan. Terjatuh. Ingat, kalau macam tu dia boleh menyebabkan patah tangan. Takut, bahaya sebab nak sembuh tu lambat. Baiklah, seterusnya terjatuh buayan dan sebagainya, naik jongkar-jongkir kan. Lepas tu yang panjat-panjat tu Kak Nisa. Bila palang besi ya, cikgu. Ya, kalau tangan dia tak kuat terjatuh, boleh luka. Dan terjatuh semasa berbasikal ataupun bermain kasut roda. Baik. Bila kita naik basikal, kadang-kadang kan kita nak berlumba kan Kak Nisa, nak lawan cepat. Terjatuh, kadang-kadang dia hilang kawalan. Hilang kawan, terlanggar dengan kawan, jatuh. Ini boleh mengakibatkan macam saya sebut tadi, cikgu sebut tadi, patah tangan, luka teruk, terseliu. Okey Kak Nisa, kita nak tanya adik kita. Boleh, kita tanya murid-murid. Kita nak tanya adik kita. Kita nak tanya adik Afiq. Okey adik Afiq. Adik Afiq mesti pernah terjatuh di tempat awam, betul tak? Betul. Okey adik Afiq pernah terjatuh apa tu? Terjatuh basikal ke? Terjatuh ketika bermain di taman permainan ke? Terjatuh basikal? Okey, adik Afiq, bila adik Afiq terjatuh basikal, adik Afiq buat apa?
Bagi tahu mak. Menangis. Adik Afiq bagi tahu siapa tu? Bagi tahu mak. Okey. Bila bagi tahu mak, okey, kalau terluka, apa yang kena buat? Minyak. Bubur minyak. Okey, itu pandai. antara bantu mula yang kita boleh beri. Baik. Contoh, bila jatuh luka sikit, kita sapu minyak, Ya, kita sapu kita krim bersihkan. ataupun ubat. Ya. Ya. Boleh pergi hospital tak? Kalau luka kecil nak kena pergi hospital ke cikgu? Kalau luka kecil tak perlu pergi hospital kecuali apabila berlaku parah seperti patah, terseliuk ataupun retak. Kadang-kadang kita tak tahu Kakak Nisa, bila kita jatuh kita ingat jatuh biasa kan. Jadi kita letak ais, kita letak minyak saja. Apabila berlaku kemalangan macam tu, mengambil tempoh yang lama, contoh 2 minggu, kamu tak sembuh, mesti kena pergi hospital. Cikgu nampaknya Hak dah kongsikan pengalaman beliau jatuh basikal. Nak bagi bintang bagi tak? bintang. Bagi bintang. Siapa tadi? Afiq. Hak Afiq, pula adik dah. Afiq. Adik Afiq. Maaf. Dah dapat Okey. 1 bintang. Tanya. Okey, kita nak tanya adik Irina pula. Jom, kita adik tanya. Irina tak ada bintang lagi kan? Jom, kita nak Okey, beri. adik Irina. Okey. Ketika adik Irina berada di sekolah, okey, tadi adik Irina dah jawab kan? Ya. Dia pernah terjatuh. Okey. Adik Irina terlanggar dengan kawan. Lepas tu kan kepalanya Benjol. benjol. Alamak. Adik Irina nak beritahu siapa? Beritahu cikgu. Cikgu. Okey, ini perlu sebab apa Kak Nisa? Sebab benjol tu adalah antara kecederaan yang Ya. kita rasa perlu dirawat dengan segera. Sebab Betul. apa? Sebab dia boleh menyebabkan luka ataupun yang lebih teruk. Sebab benjol kan kita tak nak dia berlarutan. Betul. Kadang-kadang kan dia tak surut Kak Nisa. Ya. Nanti jadi Alamak. macam dia Allah tak comel dah. Dia dah pegang dah kepalanya. dia dah risau dah. Okey. Jadi kita antara bantu awal ataupun bantu mula yang kita boleh beri ialah dengan meletakkan ais. Tapi kan Kak Nisa kalau kat rumah kan, mak kita dia akan ambil apa? Tuam ya. Tuala, dia ambil tuam. Lepas tu buat macam mana Kak Nisa? Dia embus, dia sebus, tiup, dia letak. dia letak kat kepala kita. Supaya lebam ataupun benjolan itu surut. Surut. Baiklah. Erina dapat 1 bintang tak cikgu? Bintang. 1 bintang untuk Erina. Terima kasih. Okey. Berkongsi jawapan dengan kami. Nampaknya kita akan lakukan lebih aktiviti selepas ini. Jom murid-murid di rumah kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih menonton Didik TV KPM. Cikgu Farah, saya ada soalan. Ya? Apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita tercedera di kawasan-kawasan seperti sekolah, rumah ataupun di tempat awam, cikgu? Okey, kita kena buat apa? Kita kena beri bantuan. Ya. Okey Kak Nisa, kalau tadi kita dah belajar punca-punca. Punca. Lepas tu kita dah tahu dah contoh-contoh kan anak murid kan. Sekarang kita nak tahu tentang tindakan yang perlu diambil. Yang soalan Kak Nisa tadi. Ya, Okey, baik. baiklah murid-murid, kita tengok tindakan jika berlaku kemalangan ataupun kecederaan. Kita kena buat apa? Okey, jika berlaku di rumah. Ya. Okey, kita perlu mengulurkan bantuan, memberitahu ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Baik. Dan jika kemalangan itu kemalangan yang teruk, kita perlu segera pergi ke klinik ataupun hospital. Sebab apa? Kita tak nak berlaku lebih parah. Baik. Okey Kak Nisa, tadi kan kita belajar ada 3 kan? Ya, betul. Di rumah, Di seterusnya, sekolah. Okey, di sekolah kita nak tengok di sekolah apa berlaku dan apakah tindakan yang kita perlu ambil. Okey. Perlu beri bantuan segera. Baik. Kak Nisa kalau tengok Cikgu Farah terjatuh nak tolong tak? Mestilah kita nak tolong cikgu. Saya pun kan? bantu cikgu untuk bangun. Okey, kita mesti membantu yang penting. Ya. Seterusnya, maklumkan kepada kalau di sekolah mestilah
Sekolah maklumkan di guru-guru. kepada guru. Kadang-kadang kan murid-murid ni dia malu nak bagi tahu cikgu. Dia akan bagi tahu kawan dia. Ya. Tapi kawan dia yang akan bagi tahu cikgu. Biasa Kak Nisa tahu tak, kalau murid-murid kan kat sekolah dia suka mengacung. Mengacung. Mengacung, tahu tak mengacung? Tak pasti Tak cikgu. pasti. Dia selalu cikgu dia suka buat report kan. Sama juga jika berlaku kemalangan kecil di sekolah. Baiklah, kita tengok jika berlaku di tempat awam. Apakah tindakan yang perlu kita ambil? Hulurkan bantuan. Mana-mana berlaku pun tetap yang penting yang pertama kena hulurkan bantuan. Lepas tu kita perlu beritahu orang yang lebih dewasa. Baik. Dan kena hubungi ambulans ataupun apa? Klinik atau hospital ya? Ambulans kan sama lah hospital. Kalau contoh kebakaran. Kebakaran. Rumah terbakar, panggil bomba. Okey. Kalau berlaku rompakan. Rompakan. Jangan bergerak, saya polis. Ya, pandai Kak Niza. Okey, ingat ya. Kalau berlaku rompakan pun boleh mengakibatkan kecederaan. Baik. Sebab apa? Sebab ada pencuri. Dia akan membahayakan kita. Betul. Ini memang sangat-sangat bahaya jika berlaku di tempat awam. Tapi jika di sekolah, kita akan bagi tahu pada guru. Baik. Kalau patah, cikgu boleh buat tak, Kak Nisa? Cikgu boleh buat tak bubur simen tu? Boleh tak? Kena pergi hospital cikgu. Tak boleh. Cikgu cuma akan membawa murid ke hospital. Baik. Okey, Kak Nisa, kita nak tengoklah risiko kalau kita tidak meminta bantuan ketika berlaku kecemasan. Alamak. Kita biar je Kak Nisa. Boleh ke biarkan cikgu? Bahaya sebab keadaan akan menjadi lebih buruk. Ya. Kecederaan akan menjadi lebih Parah. teruk, lebih parah dan akan menyebabkan kehilangan nyawa Kak Nisa. Tak nak cikgu. Kita risau kalau sebab apa? Sebab kita mestilah sayang kawan-kawan kita, Betul. ahli keluarga kita. Jadi kita kena laporkan kepada siapa? Orang yang lebih dewasa. Dewasa. Diorang dewasa yang akan uruskan. Baik Kak Nisa. Murid-murid kat rumah dan di talian kita nak belajar. Kita dah belajar semuanya kan tadi kan? Betul. Dah faham betul tak? Sekarang Kak Nisa, jom kita main. Kita main kuis boleh cikgu? Main kuis? Jom kita nak Okey. lakukan aktiviti bersama-sama. Murid-murid di rumah Baiklah, pun Kak Nisa. boleh cuba jawab sekali ya. Sebelum tu Kak Nisa, kita nak bagi bintang dulu sebab mereka dah memberi perhatian Betul. kepada Cikgu Farah Hajar hari ni kan. Ya. Kita bagi dulu seorang satu bintang. Seorang satu bintang lagi. Sebelum kita masuk kepada kuis kita seterusnya. Untuk Hak, untuk Erina, untuk kemudian Afiq, untuk Afiq dan juga untuk adik Nuhan. Nuhan. Okey, baiklah. Cikgu Farah nak mulakan dengan adik Erina boleh? Boleh, Okey, jom. adik Erina, kita lihat di sini. Okey, nampak tak gambar kebakaran? Alamak. Kebakaran. Kita perlu laporkan kepada siapa? Polis, bomba, ambulans ataupun kepada guru, adik Erina? Jika berlaku kebakaran, kita perlu lapor kepada siapa? Bomba. Bomba. Baiklah Kak Nisa, kita bawa pergi. Ngeng. Okey, bomba. Berapa bintang nak beri kepada adik Erina? Ikut Kak Nisa. Saya rasa bagi 2 bintang boleh cikgu. 2 Okey. bintang. Seterusnya kita nak tanya adik Afiq. Adik Afiq. Okey. Kak Nisa takutnya ni ada pencuri, ada perompak ni. Kita nak laporkan dekat siapa? Cepat. Dekat siapa? Kita nak laporkan kepada siapa? Afiq, adik nak panggil siapa ni? Nak panggil siapa ni? Polis. Polis. Handsome abang polis kat sini. Okey. Betul lah Kak Nisa. Laporkan kepada polis. Berapa Jadi, bintang Kak Nisa? 2 bintang lagi. Baiknya hati Kak Nisa. Untuk Baiklah adik kita nak Afiq. tanya. Adik Hak pula. Adik Hak, jika kawan bergaduh ni, Alamak. yang ni jangan ya. Jangan lakukan di sekolah. Tapi jika berlaku pergaduhan di sekolah, kita perlu laporkan kepada siapa adik Hak? Beritahu guru. Beritahu Ya. guru. Okey, pandai dia Hak. Okey. Jadi, ganjaran Dan yang terakhir 2 bintang boleh cikgu? 2 bintang. Untuk adik Hak. Okey, seterusnya kita akan tanya adik Nuha. Nuhan. Ada seorang murid ni, dia patah tangan lah Kak Alamak. Nisa sebab dia cuai. Kita nak pergi bawa dia pergi mana? Hospital. Pergi hospital. Kita telefon ambulans. Baik, 2 bintang lagi. Nino bawa pergi jumpa doktor. Doktor. Sebab apa? Kecederaan
itu kita panggil kecederaan parah. Baik. Yang cikgu tak boleh buat, cikgu tak boleh bagi bantuan, Baik. ibu bapa pun tak boleh. Jadi kita kena bawa pergi ke Hospital. Baiklah. Pandailah adik-adik kita pada hari ini. 2 bintang lagi untuk Nuha. Wah, nampaknya dah pembelajaran penuh mereka dah dah bintang. penuh. Tahniah semua. Cikgu, sebenarnya kita dah pun tiba di penghujung kelas kita. Alah, dah Jadi habis apa ke? yang telah kita pelajari setakat hari ini, Cikgu? Okey, baiklah murid-murid. Cikgu nak ingatkan kembali standard pembelajaran kita yang kita dah belajar tadi kan, dah Ya. faham kan? Murid dapat menyatakan jenis kemalangan dan kecederaan yang boleh berlaku ketika berada di rumah, di sekolah ataupun di tempat awam. Dan juga menyatakan kemahiran meminta bantuan ketika berada ketika berlaku kemalangan berada di rumah, di sekolah dan juga di tempat awam. Macam tadi adik-adik kita dah jawab kan? Betul. Okey, kalau berlaku pergaduhan, nak rujuk siapa? Beritahu Baik. cikgu. Kalau patah tangan, pergi hospital. Okey. Baiklah, Cikgu. Apakah yang dapat kita rumuskan setakat hari ini, Cikgu? Okey, untuk rumusan hari ini, untuk murid-murid semua, baiklah. Okey, ingat ya, jika berlaku kecemasan ataupun kemalangan, Baik. kita perlu Minta bantuan. minta bantuan Atau memerlukan bantuan. dan kena ingat yang ni yang penting Kak Nisa. Ya. Awas. Perlu Hati. Jangan cuai. Betul tu. Cikgu, macam mana dengan prestasi murid-murid kita hari ini? Okey, hari ni cikgu nampak anak-anak murid kita sangat-sangat aktif dan memberi jawapan yang tepat. Tahniah kepada semua. Bagaimana pula nak dapatkan lebih latihan pengukuhan, Cikgu? Okey, kalau untuk mendapatkan latihan pengukuhan segala bahan-bahan yang kita pelajari, boleh dapatkan di Sumberku. Murid-murid Ingat boleh ya? minta bantuan ibu dan bapa untuk kepautan yang tertera di kaca televisyen masing-masing. Baiklah, nampaknya kita pun dah habis waktu ni, Cikgu. Alah. Dan dah habis kelas kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Farah Nur Rasyikir dari SK Haji Abu Bakar Al-Usta Kedah. Terima kasih kepada jurubahasa kita pada hari ini, Cikgu Azlana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih terima kasih Nuha, Afiq dan juga Erina kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih murid-murid di rumah yang menonton Didik TV KPM. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih semua. Didik TV KPM